Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Baru-baru ini Mahkamah Tinggi telah menetapkan pada 21 April depan bagi proseding 3 tuduhan pengubahan wang haram yang berjumlah 27 juta dana SRC internasional sendirian Berhad membabitkan bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak. Hakim Mahkamah Tinggi telah menetapkan tarikh tersebut selepas dimaklumkan oleh Peguam Bela Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bahawa pihaknya ketika ini masih lagi sibuk dengan kes perbicaraan Wan MDB yang membabitkan anak guam beliau. Muhammad Syafi juga memberitahu pasukannya juga yang sedang menumpukan perhatian dalam kes saman oleh SRC yang sedang berlangsung. Perbicaraan di hadapan Muyandi membabitkan 3 pertuduhan wang haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri Najib tersebut sebelum dijadualkan bermula dari 17 sehingga 24 September tahun ini. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adnin Kamarul. Muhammad Ashraf tidak membantah permohonannya di pihak pembelaan. Najib pada hujung tahun yang lalu telah memohon untuk dilepas tanpa dibebaskan atau dilepas dan dibebaskan. Daripada 3 pertuduhan ini, namun setakat ini dipahamkan juga bahawa Jabatan Peguam Negara belum memuktamadkan permohonan tersebut. Pada 3 Februari 2019, Najib selaku bekas Perdana Menteri telah mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan bahawa beliau telah menerima wang berjumlah lebih 27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank milik beliau. Bekas ahli parlimen pekan itu juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di bangunan AM Bank Group, Jalan Raja Chulan pada 8 Julai 2014. Pendakwaan juga mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini masih menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022 mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda 210 juta terhadap beliau yang didapati bersalah atas pertuduhan penyelewengan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Sekian info ringkas dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Manakala baru-baru ini juga Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah telah memohon Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicara dengan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 20 juta ringgit Malaysia. Muhammad Syafi juga telah membuat permohonan itu pada pengurusan kes berkenaan di hadapan hakim baru-baru ini. Berikutan Peguam Negara belum membuat keputusan terhadap representasi dihantar Najib pada Ogos yang lalu. Beliau juga berkata pihak pembelaan masih menunggu keputusan representasi dikemukakan pihaknya pada 1 Ogos 2023. Sudah 9 bulan tetap representasi masih belum ada keputusan. Ini tidak adil kepada anak guam saya, katanya. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adnin Kamarul memaklumkan Peguam Negara belum memutuskan representasi dan pihaknya tidak menarik balik tuduhan. Sebaliknya, arahan diterima adalah untuk meneruskan pendakwaan-pendakwaan. Muhammad Ashraf berkata seramai 20 hingga 25 saksi pendakwaan dijangka akan dipanggil memberi keterangan pada perbicaraan kes itu dan pihaknya sedang menyiapkan penyataan saksi sebelum menyerahkannya kepada pihak pembelaan. Beliau juga berkata setakat ini hanya 1 penyataan saksi sudah siap dan pihaknya memerlukan masa kira-kira 3 bulan untuk melengkapkannya. Kerana bukan semua saksi berada di Lembah Kelang selain penyataan berkenaan saling berkaitan. Susulan itu juga, Muniandi tidak membuat keputusan mengenai permohonan Muhammad Syafi'i
dan memberi tempoh 2 bulan sehingga Mei ini bagi membolehkan penyataan saksi disiapkan sebelum perbicaraan. Pada 3 Februari 2019, Najib juga telah mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan bahwa beliau telah menerima wang 27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank AM Private Bank In miliknya. Bekas ahli parlimen pekan itu juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di AM Islamic Bank Berhad, bangunan AM Bank Group, Jalan Raya Culan pada 8 Julai 2014. Pendakwaan juga mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Baru-baru ini Mahkamah Tinggi telah menetapkan pada 21 April depan bagi proseding 3 tuduhan pengubahan wang haram yang berjumlah 27 juta dana SRC Internasional Sendirian Berhad membabitkan bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak. Hakim Mahkamah Tinggi telah menetapkan tarikh tersebut selepas dimaklumkan oleh Peguam Bela Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bahawa pihaknya ketika ini masih lagi sibuk dengan kes perbicaraan Wan MDB yang membabitkan anak guam beliau. Muhammad Syafi juga memberitahu pasukannya juga yang sedang menumpukan perhatian dalam kes saman oleh SRC yang sedang berlangsung. Perbicaraan di hadapan Muyandi membabitkan 3 pertuduhan wang haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri Najib tersebut sebelum dijadwalkan bermula dari 17 sehingga 24 September tahun ini. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adnin Kamarul. Muhammad Ashraf tidak membantah permohonannya di pihak pembelaan. Najib pada hujung tahun yang lalu telah memohon untuk dilepas tanpa dibebaskan atau dilepas dan dibebaskan daripada 3 pertuduhan ini, namun setakat ini dipahamkan juga bahawa Jabatan Peguam Negara belum memuktamadkan permohonan tersebut. Pada 3 Februari 2019, Najib selaku bekas Perdana Menteri telah mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan bahawa beliau telah menerima wang berjumlah lebih 27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank milik beliau. Bekas ahli parlimen pekan itu juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di bangunan AM Bank Group, Jalan Raja Culan pada 8 Julai 2014. Pendakwaan juga mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Najib kini masih menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022 mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda 210 juta terhadap beliau yang didapati bersalah atas pertuduhan penyelewengan dana SRC berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Manakala baru-baru ini juga Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah telah memohon Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicara dengan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 20 juta ringgit Malaysia. Muhammad Syafi juga telah membuat permohonan itu pada pengurusan kes berkenaan di hadapan hakim baru-baru ini. Berikutan Peguam Negara belum membuat keputusan terhadap representasi dihantar Najib pada Ogos yang lalu. Beliau juga berkata pihak pembelaan masih menunggu keputusan representasi dikemukakan pihaknya pada 1 Ogos 2023.
Sudah 9 bulan tetap representasi masih belum ada keputusan. Ini tidak adil kepada anak guam saya, katanya. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asraf Adrin Kamarul memaklumkan Guam negara belum memutuskan representasi dan pihaknya tidak menarik balik tuduhan. Sebaliknya arahan diterima adalah untuk meneruskan pendakwaan-pendakwaan. Muhammad Asraf berkata seramai 20 hingga 25 saksi pendakwaan dijangka akan dipanggil memberi keterangan pada perbicaraan kes itu dan pihaknya sedang menyiapkan penyataan saksi sebelum menyerahkannya kepada pihak pembelaan. Beliau juga berkata setakat ini hanya satu penyataan saksi sudah siap dan pihaknya memerlukan masa kira-kira 3 bulan untuk melengkapkannya. Kerana bukan semua saksi berada di Lembah Kelang selain penyataan berkenaan saling berkaitan. Susulan itu juga, Muniandi tidak membuat keputusan mengenai permohonan Muhammad Syafiee dan memberi tempoh 2 bulan sehingga Mei ini bagi membolehkan penyataan saksi disiapkan sebelum perbicaraan. Pada 3 Februari 2019, Najib juga telah mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan bahwa beliau telah menerima wang 27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank AM Private Bank In miliknya. Bekas ahli parlimen pekan itu juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di AM Islamic Bank Berhad, bangunan AM Bank Group, Jalan Raya Culan pada 8 Julai 2014. Pendakwaan juga mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.